Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم المفلحون. Surah Al-Anfal ayat 179. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bahwasanya tidak dijadikan neraka Jahanam itu melainkan bagi kebanyakan manusia dan jin yang bagaimana yang ada hatinya tetapi tidak mahu menerima kebenaran, yang ada mata dan penglihatannya tidak mahu mempercaya keterangan-keterangan Allah, yang ada telinga dan ada pendengarannya tapi tidak mahu menerima perkara-perkara yang baik dan betul. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Tempelak Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sedemikian adalah umpama binatang-binatang ternak, malah lebih buruk daripada itu. Wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Saudara pengacara majlis yang dikasihi yang berhormat, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS, sahabat saya yang berhormat Datuk Seri Azmin Ali, tak apalah saya sebut yang berhormat tu lah. Sahabat saya yang berhormat Saudara Hilman, yang berbahagia Ustaz Salahuddin, yang berbahagia Datuk Kamaruddin Jaafar, yang berhormat Datuk Zul, para pimpinan Perikatan Nasional Selangor, Perikatan Nasional Gombak, serta parti-parti komponennya, saudara-saudari, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan juga syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan di Gombak ini selepas menjelajah ke Kelantan, ke Terengganu, Negeri Sembilan. Hari itu dah datang Selangor, semalamnya ke Kedah, ke Alustar, ke Jerulun, malam tadi Sik, malam ni Gombak, malam esok Kuala Pilah, non-stop tiap-tiap malam. Berjuang, tetap berjuang. Sejak kena buang ni naik semangat. Alhamdulillah. Tuan-tuan tak nampak muka saya runsing kena buang kan? Nampak lagi bertenaga. Muda tu tidaklah. Tapi ada semangat sikit. Malam ni saya pakai songkok, ada sebab tuan-tuan. Tadi nak cepat-cepat, saya gunting rambut. Saya gunting sendiri. Jadi gunting depan, belakang tak erti nak gunting. Jadi rambut saya dah pelik sikit. Kalau saya buka songkok kan, tuan-tuan janganlah pula nanti ambil keluar dalam TikTok dan sebagainya. Ini tak ada kena-mengena, kena pecat. Ya? Tuan-tuan sekalian, pertama, izinkan saya sampaikan rasa penghargaan
Dan terima kasih kepada lebih daripada 170,000 pengundi Gombak. Kerana dalam pilihan raya umum yang lalu, daripada 170,000 lebih kurang yang keluar, 70,000 saja yang endorse PH dan DAP. Yang baki 100,000 lagi, termasuk 60,000 yang sokong Datuk Seri Azmin, 30,000 yang sokong melalui Barisan Nasional, ada beberapa ribu, 3,000 lebih yang beri undi pada Pejuang. Pada dasarnya semua sekali menolak PH dan DAP. Itu titik tolak modal awal untuk para pengundi di Gombak. Saya ulang. Daripada 170,000 yang sokong PH, yang di dalamnya ada DAP dan sebagainya, hanya 69,000. Yang 100,000 lagi memang pun dah tolak PH dan DAP. Betul tak tuan-tuan? Betul. Maka izinkan saya pada malam ini nak berbicara kepada yang 100,000 ini. Yang sebahagiannya ada yang menyokong Barisan Nasional. Yang 60,000-nya memang dah pun menyokong Perikatan Nasional. Ada beberapa ribu lagi yang menyokong Pejuang dan sebagainya. Gombak adalah cerminan yang perfect tentang permasalahan politik yang sedang negara kita hadapi sekarang. Kalau tuan-tuan nak lihat negara berubah, maka marilah kita mula rubah dengan dimulakan di Gombak ini, tuan-tuan, insya-Allah. Sebab tu saya baca ayat walaqad zara'na li jahannam tadi tu, supaya jangan kita masuk dalam kategori orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Sebab ada mata macam tak nampak, ada telinga tak mau dengar, ada hati gerah kekung, kata orang Kelantan. Maka malam ini, malam ilmu, malam nak berfikir. Kerana akan datang kita nak mengundi. Yang datang hadir ni ramai. Yang follow melalui live FB lagi ramai. Maka ingat pada ayat tadi. Cari kebenaran. Bukan kedegelan. Bukan kemalaunan. Cari kebenaran. Kerana politik ini adalah tanggungjawab kita. Negara kita tanggungjawab kita. Sekarang ini tidak dapat dinafikan. Negara kita sejak pilihan raya yang ke-14 berada dalam satu situasi disequilibrium politik. Dalam satu ketidakstabilan politik. Dalam suatu ketidaktentuan politik. Kerana sejak pilihan raya yang ke-14, tangan-tangan kita jugalah yang menyebabkan negara berada dalam satu formula politik yang agak songsang. Kenapa saya kata songsang? Sebab selagi dianya songsang, tak usah fikirlah soal nak pulihkan ekonomi. Tak usah fikirlah soal nak perpaduan. Tak usah fikirlah nak kestabilan
dia tetap tidak akan berlaku kerana salah dari segi formula bagi negara kita. Pemimpin-pemimpin politik negara kita sejak dahulu mencari satu formula yang terbaik, yang sesuai dengan negara kita. Formula untuk negara kita tidak boleh dicedok daripada luar. Walaupun asasnya sama. Government of the people, by the people, for the people. Tetapi kita memerlukan satu formula yang sesuai dengan negara kita. Apa dia keadaan negara kita? Tidak boleh kita nafikan. Negara ini sejak merdeka adalah sebuah negara pelbagai kaum. Mau tidak mau kita mesti terima hakikat. Negara ini berbagai kaum. Negara ini berbagai agama. Negara ini berbagai adat resam. Yang di tangan kita, perlu kita uruskan negara ini akan ianya menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur yang sebenarnya. Negeri yang mesti cari jalan agar aman sejahtera serta diredai Allah. Ianya tidak mudah seperti mana apabila kita nak mencapai kemerdekaan antara pelbagai kaum, antara pelbagai agama dan adat budaya, adanya social kontrak yang penting bagi negara kita agar orang pribumi tidak rasa terpinggir, kaum bukan pribumi pula mendapat tempat yang adil dan saksama. Mujurnya, kerana majoriti negara kita orang Islam. Mujur kerana majoriti rakyat menganut agama Islam. Maka proses ini menjadi mudah. Kerana Islam menerima kepelbagaian kaum. Kerana Islam itu penuh kesederhanaan. Kerana Islam itu penuh kasih sayang. Kerana Islam itu seperti mana daulah Islamiyah, kerajaan yang pertama dibentuk oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan contoh kepada kita. Sebuah negara baldatun tayyibah yang berbagai kaum, yang berbagai agama, ada muhajirin, ada ansar, ada Yahudi, ada Nasrani. Tetapi Nabi telah damaikan melalui suatu peradaban pentadbiran dan pemerintahan. Maka, bagaimana formula yang harus kita cari? Yang pertama, apabila Rasulullah berhijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah, langkah pertama pembinaan sebuah daulah Islamiyah yang stabil, yang harmoni, yang berjaya, yang membawa ketamadunan yang telah tersebar luas seantero alam ialah menyatu padukan dulu kelompok induk dan rakyat terbanyak. Kelompok induk Madinah Al-Munawwarah adalah orang-orang Islam muhajirin dan ansar. Walaupun datang daripada kabilah-kabilah yang berbeda, daripada wilayah-wilayah yang berbeda, di kalangan ahli-ahli syahadah itu dibentuk dulu kekuatan berprinsipkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini formula yang pertama. Kalau Malaysia nak kembali berjaya, kalau Malaysia nak kembali kepada perpaduan, kepada kestabilan, serta segala permasalahan yang ada, kembali pada panduan Islam yang telah ditunjukkan kepada kita, mesti dimulakan dengan perpaduan kelompok teras, perpaduan kaum Melayu, Islam dan Bumi Putra. Tetapi perpaduan yang bagaimana? Bukan perpaduan Melayu untuk menganiayai bukan Melayu.
Bukan perpaduan Islam untuk menzalimi yang bukan Islam. Bukan perpaduan kabilah-kabilah kerana nak menolak kaum yang lain. Sebab sekali lagi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan pesan yang tegas, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan daripada kalangan aku barang siapa yang menyeru ke arah perkauman. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan aku orang yang mati kerana berjuang atas nama perkauman. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan golongan aku, bukan kalangan aku barang siapa yang berperang kerana perkauman. Kalau ini dipahami, orang Cina suka tengok orang Melayu bersatu padu. Kalau ini dipahami, orang India turut bersyukur tengok orang Melayu bersatu padu. Orang Iban, orang Kadazan, orang Dayak, orang Dusun. Terimalah formulanya. Negara ini akan hanya aman sejahtera apabila kelompok teras, penduduk pribumi, kaum pribumi mesti jangan berpecah belah. Lebih-lebih lagi umat Islam yang harus diikat dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hingga ke akhir ayat surah Ali Imran ayat 103. Maka ada 100,000 yang berpecah-pecah, digombak. Sebahagian nak ikut Barisan Nasional. Sebahagian nak ikut Pejuang. Sebahagian sudah pun ikut Perikatan Nasional. Ini model untuk negara. Langkah yang pertama ialah untuk pilihan raya yang akan datang. Saya nak mengajak yang 100,000 ni, termasuklah Megak Zulkarnain dan anak buahnya. Jangan berpecah, duduk dalam UMNO, undi semuanya untuk Perikatan Nasional insya-Allah. Tak perlu bermusuh, tak perlu berbenci-benci. Saya reda kena buang. Apa dosa saya pada UMNO? Apa salah saya pada UMNO? Sejak daripada saya Presiden Persatuan Mahasiswa, kemudiannya Presiden Kelab UMNO, kemudiannya menjadi ahli UMNO, bendahari pemuda UMNO, lepas itu jadi naib ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ahli MKT, ketua penerangan UMNO, setia usahawan agung UMNO. UMNO mati, saya jadi penaja untuk hidupkan semula. UMNO berpecah, Datuk Azmin pergi ke lain, saya tetap dalam UMNO. Berpecah dengan Tun Razali, Datuk Kamarudin Jaafar pergi ke lain, saya tetap dengan UMNO. Saya orang yang setia kepada parti, tetapi saya cuba nak menyelamatkan UMNO daripada kapal besar yang tenggelam. Umpama kereta yang tak jumpa cari stesen, kerana keretanya elok, stesen yang ada, dapat driver yang mabuk ketum, tak tahu mana stesen dan mana kereta. Saya akui, saya lawan, tetap lawan. Sebab balik pada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an, lepas pilihan raya 14, kita cari formula baru agar negara ini kembali stabil. Daripada 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, kita jumpa formula itu. Formula yang dah ada dalam Al-Quran. UMNO dan PAS dan Bersatu kena bergabung. Itulah muafakat nasional. Kerana bergabung kita menang semua pilihan raya. Kerana bergabung UMNO yang kalah akhirnya jadi kerajaan. Kerana bergabung UMNO yang kalah jadi timbalan Perdana Menteri. Kerana bergabung UMNO yang kalah jadi Perdana Menteri. Maha besar nikmat Allah kepada UMNO. Setelah UMNO jatuh,
terjerumus dalam pilihan keempat. Artinya the winning formula sudah berada dalam tangan. Tiba-tiba di saat UMNO Bersatu dan PAS sedang mengendalikan kerajaan, Zahid Hamidi secara senyap-senyap kerana masalah peribadi, kerana cita-cita peribadi, kerana nak jawatan untuk diri dia, secara diam-diam dia pergi ke Ampang Hilir di sebuah rumah pada satu malam secara senyap-senyap ketika kami orang UMNO sedang berwirid, no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Tengok-tengok presiden kita berjumpa dengan cikgu dia dan membuat jajaran baru. Mereka cerita diam-diam tanpa pengetahuan Siasat Agung, tanpa pengetahuan urus dia parti. Kita dapat berita daripada Istana Negara. Dia menandatangani surat untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan yang kita berada di dalamnya. Tak diberitahu. Dia sign surat dengan harapan Agung percaya dan menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin untuk diangkat Anwar dan DAP menjadi kerajaan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Perancangan Zahid gagal. Petang itu juga Istana Negara menghantar salinan surat ke rumah Tan Sri Muhyiddin. Kami melihat sendiri dengan penuh perasaan terkejut. Presiden kami sudah menikam diri sendiri daripada belakang. Dan apabila Istana Negara tanya betul ataupun tidak, ahli Parlimen UMNO menyokong Anwar, seorang demi seorang menarik diri. Termasuklah Noh Umar, termasuklah Tajuddin, termasuklah Nazri Aziz, dan beberapa orang lagi menafikan. Maka usaha pusingan pertama menjatuhkan kerajaan sendiri telah gagal. Itu berlaku bulan 10 tahun 2020. Amanlah 5 bulan, datang bulan Mac, lagi sekali dilancarkan serangan hendap kepada kerajaan sendiri. Waktu itu Ismail Sabri dah pun menjadi timbalan Perdana Menteri. Tiba-tiba seorang demi seorang ahli parlimen tarik diri daripada menyokong kerajaan kita sendiri. Maka jatuhlah buat sementara kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kami semua dalam kabinet yang sedang berempas pulas menyelesaikan masalah COVID, yang sedang menyusun nak memulihkan ekonomi, yang sedang berhadapan dengan pelbagai 1001 masalah. Zahid tak peduli. Yang penting dia nak jatuhkan kerajaan untuk nak beri kepada Anwar. Pengurusi bagi saya 10 minit saja lagi. Tak perlu ceritakan ini walaupun berulang kali. Apabila 15 orang tarik, saya terlibat. Merundingkan semula. Ini bersaksikan. Datuk Tuan Ibrahim ada sini. Anggota kabinet. Datuk Si Azmin ada sini. Mereka cerita, kita minta pada Tan Sri Muhyiddin, tolong jangan bubarkan parlimen. Sebab kita telah terhidu. Kalau bubar parlimen ataupun serah saja kepada Istana Negara, perancangannya adalah untuk nak mengangkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri lagi sekali setelah tak berjaya kali yang pertama. Kita berunding dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan saya tabik pada Tan Sri Muhyiddin bila di akhir perundingan, kita termasuk saya mencadangkan, Tan Sri, tak apalah Tan Sri mundur. Kerajaan jangan bubar. Kita bagi pada Datuk Ismail Sabri timbalan Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Apa Tan Sri Muhyiddin kata pada saya, Anwar, kamu gila ke? Kau orang yang jatuhkan aku dulu. Kau orang kalah pilihan raya. Sekarang aku nak angkat kau orang jadi Perdana Menteri. Kau aku. Dan dia tanya balik, nak jadi Perdana Menteri, di mana numbernya? Di mana ahli parlimennya? Lalu kami daripada UMNO beri jaminan kepada Tan Sri Muhyiddin, asalkan Perdana Menteri setuju, kami akan cari jalan memujuk semula yang 15 agar terus sokong kerajaan yang sedang bertugas.
Reka cerita tuan-tuan. Kerana nak menyelamatkan UMNO, nak menyelamatkan kerajaan, nak menyelamatkan parti-parti Bersatu dan juga PAS. Saya dan beberapa orang rakan-rakan terpaksa telan apa saja perasaan kami. Terpaksa panggil Datuk Seri Najib. Pergi ke rumah Tengku Adnan Mansor. Secara senyap-senyap, secara rahsia, kita berunding dengan Najib agar membantu kami bawa balik yang 15. Agar Ismail Sabri boleh menjadi Perdana Menteri. Ini sejarah tak tertulis, tuan-tuan. 3 round, 3 kali perundingan di rumah Tengku Adnan nak menyelamatkan kerajaan yang telah ditarik tikar daripada bawah kaki oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Mereka cerita akhirnya hampir-hampir berjaya, tapi tak cukup 15. Hari terakhir malam tu majlis tertinggi. Petang itu kita berjumpa dengan Najib, minta Najib pujuk majlis tertinggi dan Zahid agar endorse Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri sebagai calon resmi daripada UMNO. Itu yang berlaku. Nak selamatkan kerajaan, nak selamatkan rakyat, nak selamatkan muafakat nasional, nak tumpu masa, nak bela rakyat, bukan nak berpolitiking, bukan kerana nak berpakat di belakang untuk jawatan bagi diri sendiri. Mereka cerita alhamdulillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kerajaan tak jatuh, Mail Sabri jadi Perdana Menteri. Selamat pula 5 bulan juga. Tak dan 5 bulan datang lagi. Kali ini cara halus. Perdana Menteri digula-gulakan sebagai poster boy. Perdana Menteri diminta supaya cepatkan pilihan raya. Kita kata jangan lagi buat pilihan raya, buat tahun depan, bulan 3 tahun 2022. Tapi akhirnya dah jadi sejarah lah. Mail Sabri bubar parlimen. Bila bubar parlimen, Keris Jawa duduk di belakang, dihunus. Waktu itulah yang kena pancung, yang kena cincang. Kenapa? Kerana awal-awal lagi tidak ada niat kerana nak bagi UMNO menang. Dia tahu kacau ketereh kalah. Dia tahu kacau kangar kalah. Dia tahu kacau arau kalah. Dia tahu kacau KJ kalah. Dia tahu kacau Noh kalah. Kacau pasal salah. Sebab dia sengaja biarkan UMNO jangan menang banyak. Kerana dia dah niat perancangan awal konspirasi nak cukupkan saja kerusi agar Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Maka wahai sahabatku Datuk Megat dan kawan-kawanku pemimpin-pemimpin UMNO di Gombak, malam ini saya bersuara. Kalau siapa nak menafikan silakan. Saya ada segala data dan bukti. UMNO ini mati bukan kerana ketua cawangan. UMNO ini dah jadi tak relevan bukan kerana AJK bahagian. Ketua cawangan setia. AJK bahagian setia. Mereka kerja kuat. Tetapi sekuat mana pun tuan-tuan di akar umbi bekerja, tuan-tuan tak dapat nak membendung gelora kebangkitan rakyat benci kepada UMNO kerana Zahid Hamidi. Saya yakin ahli UMNO di bawah masih sayang dengan UMNO seperti mana juga saya juga pernah sayang dengan UMNO. Sekarang tak sayang lah dah. Tak apalah, saya reda kena pecat. Bila saya kena pecat, saya nak mempertahankan Perikatan Nasional. Kerana bagi saya inilah formula Umi Putera mesti memimpin dan perpaduan. Politik ini untuk rakyat, bukan untuk diri kita. Politik kena stabil, rakyat mesti dibela. Tak cukup dengan cakap berdentang-dentum. Harga telur petapa nak turun, orang suruh bincang soal daging lembu. Dia panjat atas belakang lembu.
Kita tidak nak bergaduh dengan ahli UMNO mengajak. Kalau begini keadaan politiknya, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian bagaimana? Agar undi kelompok teras jangan berpecah-pecah. Lama duduk dalam berbagai-bagai parti, tapi dia hanya undi satu parti. Sekarang giliran kita orang Melayu, kaum Melayu dan Bumi Putra duduk dalam berbagai-bagai parti pilihan yang akan datang, mengundi hanya satu parti, iaitu Perikatan Nasional. Boleh tidak tuan-tuan? Saya yakin orang UMNO juga boleh. Pilihan raya umum yang lepas telah pun dibuat sebahagiannya. Jangan undur, kekalkan gelombang gelora rakyat. Apabila kelompok teras menyediakan penyatuan, perpaduan dan kestabilan, sahabat-sahabat orang Cina dan orang India pun sekarang terkapai-kapai. Orang-orang India yang sama setia dengan kita sekian lama sejak sebelum merdeka. Negara ini turut dibangunkan oleh orang-orang India. Turut dibangunkan oleh orang-orang Cina. Kita perlukan semua saudara-saudara kita berbagai-bagai kaum. Tapi kalau Melayu berpecah belah, orang Cina nak menumpang siapa? Orang India nak menumpang siapa? Kita asalnya tuan rumah. Kita kelompok teras. Tapi kita berpecah belah. Maka sipir politik sekarang, kita dahulukan kita bersatu padu. Agar orang Cina, orang India yang nak berniaga boleh berniaga. Nak apa kerja boleh buat apa saja kerja. Sebab negara aman damai, aman sentosa. Pelabur pun yakin ekonomi boleh. Segala-galanya boleh diperelokkan. Dia bermula dengan kita, orang-orang Melayu dan umat Islam. Seperti mana ungkapan pertama lagu dalam PAS, bersatulah wahai kaum muslimin. Letak ke tepi dulu parti apa. Bersatulah wahai kaum muslimin. Tetapi bersatu kita itu jangan dengan kebencian pada orang Cina. Jangan kebencian kepada orang India. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah kata, tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam. Dan tidak ada lebihnya Ajam ke atas orang Arab. Yakni kaum tidak perlu membeza-bezakan antara kita. Kaum itu tanda kebesaran Allah. Allah telah berfirman, aku jadikan manusia itu seorang lelaki, seorang wanita, bersuku-suku, berkaum-kaum, agar kamu saling kenal mengenal satu sama lain. Maka bersatu padulah orang Melayu Gombak. Bersatu padulah orang Islam Gombak dalam konteks politik. Tapi jangan tanam kebencian kepada orang lain. Sebaliknya ambillah tujuan bersatu padu kerana kita nak melindungi kawan-kawan orang minoriti. Kita bersatu padu kerana kita nak beri naungan juga kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau ini dipahami dalam politik, dalam pilihan raya yang akan datang ini tuan-tuan, maka formula dah ada di hadapan kita. Mau stabil, yang kuat jadi asas di bawah. Yang kecil tumpanglah di atas. Politik yang di bawah Anwar Ibrahim sekarang, dia pecah belahkan yang besar, yang kecil duduk di bawah, yang besar duduk di atas. Itu yang siang malam dia tak boleh nak tidur tu. Sebab politik dia tak stabil. Tak pernah ada lagi saya ni kerja di bawah 5 Perdana Menteri. Saya tak jumpa lagi Perdana Menteri yang semengelabahnya Anwar Ibrahim. Nak menghilangkan rasa gundah gulana, sekali berjoget, sekali menari. Dia bercakap, pegawai buat lain, dia bercakap yang lain. Ini biar Datuk Sri Azmin lah. Dia pakar Anwar Ibrahim. Saya Anwar Musa. Bukan Anwar Ibrahim. Nama sama, perangai tak serupa. Ini tanggungjawab kita. Cukuplah tuan-tuan setakat itu. Kerana ramai lagi penceramah. Saya ucap terima kasih. Balik. Timah ucapan saya hanya satu. Kembalikan reset politik Malaysia. Gunakan formula yang betul. Kaum induk mesti bersatu. Bersatu dengan niat menjaga kaum minoriti. InsyaAllah. Baldatun tayyibatun yang dijanjikan Allah akan tetap menjelma di bumi Malaysia. Permasalahan politik boleh kita selesaikan dengan kita kembalikan ke Putrajaya bermula dengan Selangor,
kembalikan Perikatan Nasional, memerintah negara dan memerintah ke-6 negeri dalam pilihan raya yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan! Perikatan! Perikatan!